Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Nur Hayati Othman dalam kisah inspirasi sukses. Okey, kadang-kadang mak mesti ada rasa stres dengan kerja rumah yang banyak, anak-anak yang buat hal. So macam mana kita nak hilangkan stres dan bagi aura positif pada dalam diri mak-mak Okey, nak tahu apa dia? Jom. Okay, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Okey doktor, hari ni kita nak bercerita pasal aura dalam diri mak-mak dari diri seorang wanita. So boleh doktor perkenalkan diri dan cerita sikit pengalaman-pengalaman doktor dulu. Okey, saya Dr. Hajah Hazraida Syahadat. Orang panggil Dr. Azu Syahadat. Boleh cari saya kat media sosial. Ada dekat TikTok, Instagram, Facebook. Alhamdulillah, saya merupakan seorang pakar motivasi, kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Baru-baru ni, Alhamdulillah, dapat award untuk Pak Ainma, pakar motivasi pilihan. Sebenarnya kat orang saya banyak bercakap mengenai kepimpinan diri, keluarga dan organisasi, parenting dan juga ilmu minda. Macam mana kita mampu mengubah kehidupan kita, mencapai impian kita, mengawal emosi kita, dapatkan tidur malam yang lebih orang kata bermakna. Sebab biasalah sebagai wanita, tambah lagi kalau berkerjaya, cakap orang sendiri kan, kadang-kadang kita stres. Jadi kita kena tahu cara macam mana kita nak memperbaiki kehidupan kita kan, hubungan kita dengan anak-anak, suami, isteri. Jadi saya banyaklah bercakap, berkongsi ilmu-ilmu tersebut. Okey, ini cerita pasal yang berkongsi pakar motivasi. So kita nak tahu dahulu pengalaman doktor sebelum wujudnya ada satu produk yang mungkin menarik kan. Okey, device saya peranti. Okey, lupa nak bagi tahu kat Nora. Saya alhamdulillah Allah bagi ilham untuk mencipta sebuah peranti memprogramkan minda separa sedar, namanya The Mind Tune. Jadi basically sebelum saya mencipta Mind Tune, saya merupakan seorang penulis. Saya tulis buku, banyak buku yang saya tulis mengenai bagaimana kita nak membetulkan minda kita supaya kita mampu untuk capai impian kita. So saya dapat ilham ni masa saya belajar dulu. Dulu saya hidup dengan saya belajar dekat US. Diberi orang kata rezeki lah untuk stay kat sana. Tahun bila tu doktor? Tahun 2008, masa tu saya masih muda. Sekarang pun masih muda lagi, alhamdulillah. Tapi masa tu saya ke US dan saya tinggal di Amerika selama lebih kurang 8 tahun sebelum berhijrah kembali ke Malaysia lah. Jadi masa dekat Amerika tu saya mengandung, lepas tu ada anak saya lahir kat Amerika. Lepas tu mengalami fasa-fasa orang kata kemurungan sikit sebab masa tu saya berada di bawah. Biasalah kehidupan ni macam roda kadang-kadang kita kat atas, kadang-kadang kita kat bawah. Bila kat bawah tu saya terlalu orang kata sedih sampai saya mengalami fasa penceraian, fasa kesedihan dalam kehidupan. Lepas tu kita nak belajar, lepas tu kita kena support anak lagi dekat negara orang kan. So benda-benda macam tu menyebabkan saya rasa macam life is unfair. Sampai saya ada satu tahap dulu saya pernah menyalahkan takdir tau. Sampai saya kata, kenapa dia boleh hidup bahagia, aku tak boleh? Kenapa dia tak stres, aku stres? Kenapa dia senang je dapat dia nak kan? So masa tu saya start belajar. Saya kata, kenapa dia boleh, saya tak boleh? Kenapa dia bahagia, saya tak bahagia? Kenapa dia kahwin semula, saya tak kahwin semula? Saya kata, kenapa? Kat situlah alhamdulillah saya jumpa jawapan kepada persoalan tersebut. Dan jawapannya adalah dengan memperbetulkan semula pemikiran kita, memperbetulkan semula minda kita. Dan saya mulalah perlahan menulis mengenai kehidupan saya. Lepas tu teknik-teknik bagaimana kita boleh untuk memperbetulkan minda separa sedar kita untuk kita capai kejayaan. Dan alhamdulillah lah saya berjaya capai impian saya, kahwin balik, dapat pergi haji, dapat memperbaikilah balik kehidupan yang orang kata dulu dekat bawah, sekarang ke atas. Jadi bila dah kat atas ni, kita nak kekalkan momentum tu supaya dia sentiasa jadi jadi positif daripada negatif kan, dah tak ada stres-stres. Okey, sebelum ni boleh tak doktor cerita masa dekat US tu kan? Doktor kata pernah jadi pensyarah, lepas tu berhenti kerja, pengalaman tu ada tak macam dengan family larang? Lepas tu ada doktor cerita berkongsi dengan kita tadi pasal ada RM1 je dekat account. Okay. So actually sebelum saya pergi US lagi, masa tu umur saya baru 23 tahun, saya dapat tawaran. Saya habis belajar master awal, jadi saya dapat tawaran untuk
masuk ke US. Masa tu family dah tak bagi dah. Sebab family kata, yelah, kita adalah yang pertama di dalam keluarga kita yang cuba untuk membuat pembaharuan. Jadi family saya masa tu advice saya, kata kat sana tak ada orang semua. Tapi saya kata tak apalah, saya cuba. Jadi bila saya ke Amerika, kita terpaksa lah sebab kita buat keputusan macam tu orang kata. Jadi kita sampai ke Amerika, kita survive sendiri. Dan masa di Amerika saya bekerja. Saya bekerja sebagai, banyaklah kerjanya sebenarnya sebab kita nak kena tanggung hidup kan. Tapi salah satunya saya pernah mengajar lah di Amerika dulu. Dan memang minat sebagai pendidik tu ada dah lama kan. So bila saya balik ke Malaysia, alhamdulillah saya mengajar jugalah. Saya mengajar dekat IPTA, IPTS. Sampailah satu tahap dekat Malaysia, saya rasa macam saya tak jumpa kebahagiaan tu. Duit ada, tapi kebahagiaan tak ada. Masa tak ada. Kan? Dia macam masa saya penuh buat benda yang sama, lepas tu saya tak jumpa ketenangan tu. Weekend pun kadang-kadang kerja juga kena buat. Masa tu saya tersedar kehidupan ni pendek. Life is very short. Untuk kita spend pada benda-benda yang buat kita stres, benda-benda yang buat kita sedih, benda-benda yang buat kita rasa macam tak bestnya kan. Jadi saya kata, okay, that's it. Saya nak berhenti kerja. Saya nak buat full time charity. Macam tu. So saya pun berhenti kerja. Bila saya berhenti kerja, ceritanya kat orang bila berhenti kerja, kita ni mula-mula duit memang ada dalam bank, tapi lama-lama bila autodidak, duit habis. Saya nak keluarkan, tiba-tiba dah tak boleh keluar, tinggal RM1. Masa itulah saya rasa macam, alamak, macam mana nak buat ni, duit dah tak ada ni. Ada anak seorang, anak saya sekolah kat international school. Sebab anak saya kan lahir dekat Amerika. Lepas tu 5 tahun kat Amerika, balik Malaysia, dia masuk international school. Jadi saya kata duit tak ada semua, macam ni saya nak buat. Ends up, alhamdulillah saya praktikkanlah ilmu minda yang saya belajar. Masa itulah sebenarnya turning point. Bagaimana terhasilnya Mind Tune dan juga buku-buku yang mampu mengubah kehidupan. Mula-mula dia ubah kehidupan saya. Lepas tu saya praktikkan dekat keluarga saya, adik-adik saya semua, alhamdulillah family. Dan lepas tu kawan-kawan kenalan rapat berjaya juga. Ada yang capai impian macam-macam lah. Ada yang nak ke luar negara, ada yang nak dapat rumah, kereta, semua dapat. Ada yang best tu Kak Nora, dia nak duit datang dalam bank account dia secara free je kan. Ada dapat duit percuma kan. Dia macam tahu-tahu dia contact saya, Dr. Azu, saya dapat duit percuma dalam bank account saya. Ada yang nak langsai hutang, ada juga Kak Nora. Tahu-tahu bank langsai, dia telefon bank, hutang dah langsai RM8,000. Jadi semua the power of mind kombinasi dengan kepercayaan kita kepada Allah, kebergantungan kita kepada Allah. Kita tak boleh lupa benda tu. Sebab kadang-kadang bila orang belajar ilmu minda ni, dia akan ingat dia hebat kan. Sebab dia tahu minda dia mampu untuk menjadikan dia seseorang yang berpengaruh, jadikan dia kaya. Tapi kalau dia lupa asasnya semuanya datang dari Allah, itu yang buat orang sesat kan. Jadi kita kena ingatlah, dalam Al-Quran pun sebut mengenai kepentingan akal, dan akal tu diberi oleh Allah. Jadi dua kata kuncinya, kena yakin pada diri sendiri, akal kita, dan kebergantungan kita hanya kepada Allah. So daripada situ Allah bagi rezeki. So saya bila dah tak ada duit banyak tu, saya dah pening kepala masa nak fikir, saya kata okey lah, let's do this. Saya pun mempraktikkan beberapa teknik memprogramkan minda. Dan alhamdulillah lepas tu saya dapat job. Lepas tu orang panggil saya masuk TV balik. Lepas tu saya dapatlah kerja-kerja yang macam saya tak expect. Saya pernah minta dengan Allah. Saya kata, ya Allah, macam mana saya bantu ni, ada sebuah tahfiz ni memerlukan RM500,000. Allah bagi RM1 juta. So basically melalui adalah kan projek-projek yang untuk membantu tahfiz tersebut kan. Jadi saya kata, oh maksudnya betul lah ayat yang dinyatakan dalam Al-Quran tu, apa yang mustahil bagi manusia sebenarnya tak pernah mustahil bagi Allah. Jadi kalau kita wanita-wanita ni, kita rasa kita stres, kita rasa kita tak boleh buat kerja, kita rasa kita bukan ibu yang terbaik, kita rasa kita bukan isteri yang terbaik. Tidak, itu semua hanyalah pemikiran kita, overthinking kita yang selalu menggagalkan kita, yang kita namakan sebagai self-sabotage. So macam mana doktor mengambil semangat untuk nak buat benda ni, lepas tu macam mana tak ada rasa putus semangat, putus asa semua tu doktor? Itulah sebenarnya keyword dia, kita kena sayang diri kita. Kalau kita sayang diri kita melebihi daripada orang lain di sekeliling kita, maka kita akan ada motivasi. On top of that, kita kena tahu yang Allah akan ada sentiasa untuk bantu kita. Jadi dulu ada orang kata, kenapa tak give up je sebab sebelum keluar buku dan juga device Mind Tune. Itu saya kata, sebab saya sayang diri saya. Saya mula
tahu betapa berharganya diri saya. Saya sayang diri saya melebihi dari saya sayang suami saya, anak saya. Sebab the moment kita sayang diri kita, insya-Allah yang lain datang. Tapi kalau kita tak sayang diri kita, kita sayang suami kita, anak kita lebih dari diri kita, kita akan oppress diri kita, kita akan tindas diri kita. Dan dekat situlah kita akan mula serabut hidup kita. Kita buat kerja sebab orang, bukan sebab kita. Kita bahagia sebab orang. Tapi nanti bayangkan kalau orang tu dah tak ada. Orang tu dah meninggal, orang tu tinggalkan kita. Apa jadi dengan kita? Sebab kita tak sayang diri kita. So keyword dia, sayangi diri anda dulu. So the moment you love yourself, you won't give up on your life. Sama macam saya lah. So saya rasa macam aku sayang diri aku kena ubah kehidupan aku ni. Dari situlah baru anak aku akan dapat kesenangan. Dari situlah sebenarnya aku boleh provide. So that is the moment yang saya kata, okay, let's move on, start je buat. Kadang-kadang saya burn the midnight oil lah. Saya bangun pukul 3 pagi, 4 pagi, saya tulis, saya buat writing, saya buat research. Dan mak memang selalu kata dalam hidup ni dia tak ada apa nak bagi. Sebelum dia meninggal, pesanan dia kata mak tak ada apa nak bagi dekat anak-anak mak, tapi mak ada nasihat. Nasihat mak, carilah ilmu. Sebab ilmu itulah yang akan buat kita kuat, yang akan buat kita ke depan. So saya pegang pada kata-kata tu, dan adik-adik, abang-abang saya semua pegang pada kata arwah mak. Dan arwah mak kata kalau dah dapat ilmu, dapat rezeki, kongsilah rezeki tersebut. Jadi itulah konsep kongsi rezeki. Mula-mula dulu Kak Nora, saya tak nak kongsi saya punya device ni dengan orang. Saya tak nak kongsi buku saya. Pasti orang semua cari. Masya Allah kan. Dulu saya rasa macam saya seorang je lah. Tapi bila saya teringat pesan arwah mak kata rezeki kena kongsi, ilmu kena cari kan. Jadi saya kata tak apalah, saya kongsikan, ikhlaskan, sedekahkan kerana arwah mak. Dan Alhamdulillah memang dia dapat bantu ramai manusia lah. Alhamdulillah dah ramai. Okey doktor, so macam dengan sekarang ni dah kira Alhamdulillah berjaya kan. So macam mana pula dengan family? Doktor bagikan masa dengan family? Sebenarnya semudah je. Once kita dah programkan minda kita akan sentiasa positif. Minda kita dah tak fikir lagi pasal stres. Minda kita akan fikirkan keluarga, diri kita. Jadi dekat situ automatik minda kita akan assign kita, akan ada kompartmen kan dalam minda kita untuk kita melakukan task-task tertentu. Jadi dia akan tahu automatically siang waktu untuk bekerja, lepas tu waktu untuk anak, waktu untuk family. So that is the power of the mind. Kehebatan minda kita. Kadang-kadang kita rasa macam mana kita buat ni, kita pun tak tahu tau. Tapi hebatnya minda manusia yang menyusun perkara tersebut dengan izin Allah kan. So kena percaya benda ni. Sebab ramai wanita di luar sana yang saya tengok yang mungkin tak belajar lagi mengenai ilmu minda. Dia rasa macam mustahil lah saya nak multitask, banyak sangat ni, crowded sangat kepala, nak buat kerja itu, buat kerja ni kat rumah. Separuh jalan je doktor. Lama-lama jadi stres kan. Bila stres tarik-tarik rambut, lepas tu anak yang tak berdosa tu jadi mangsa, kena herdik, kena marah kan. Betul-betul. Tapi once kita dah boleh programkan minda kita untuk jadi positif, automatik. Dia macam habit kita. Automatik pukul 6 pagi terjaga. Betul tak? Automatik pukul 8 pagi perut lapar kita makan. Automatik kita tahu time kita untuk keluarga bila, time kita untuk anak-anak bila. It's gonna be a part of the habit. Pun ni nasihat untuk wanita di luar sana juga. Teknologi kalau boleh kita kena limitkan, sebab telefon ataupun Facebook ke apa yang kita scroll tu semuanya ada blue light. Blue light boleh membantutkan pengeluaran hormon melatonin di waktu malam hari, dan ia boleh menyebabkan hormon growth kita tak keluar. Bila hormon growth kita tak keluar, maka tidak berlaku penyusunan fail dalam minda. Sebab itulah kadang-kadang kita cepat lupa, kita bangun tidur kita penat kan. Pernah tak macam dah tidur lama tapi kita rasa badan kita penat kan, ataupun kita tidur tak puas kan, ataupun kita lupa semalam pakai baju apa. Itu berkait rapat juga doktor. Berkait dengan minda kita kan, dengan hormon yang keluar. Jadi kita kena jaga diri kita. Macam saya kata tadi, keyword dia kita kena sayang diri kita. Kalau kita sayang diri kita, kita tak akan buat benda-benda macam tu. Kan? Kita tak akan macam bagi hormon jahat keluar banyak, hormon stres, kortisol keluar. No, kita akan jaga diri kita sebaiknya. Okey doktor, kita bercerita tentang semuanya pasal positif. Kita nak tahu juga doktor, ada tak mungkin dalam fikiran doktor ada rasa pengalaman-pengalaman yang
pahit ke apa benda yang doktor alami sendiri selain daripada nak jadi positif sekarang ni kan? Dulu pernah lah. Sebelum program Kaminda memang saya sentiasa negatif, saya rasa. Saya seorang manusia yang konon orang kata, saya tak kawan dengan semua orang. Saya pilih kawan saya macam pandang orang pun, tak. Saya teringat lagi masa saya first pergi ke Amerika. Dengan masa tu tak ramai student Malaysia, tapi saya ada kawan 4 orang. Lepas tu kita nak buat trip ke New York. Masa saya ni konon have lah kan, tak kawan dengan semua orang, so saya pilih 4 orang ni. Bila kita sampai ke New York, saya minta kawan saya bookkan hotel. Lepas tu saya kata bookkan hotel hotel yang best sikit. Tiba-tiba bila sampai New York, saya tengah drive, lepas tu saya cari, tak jumpa sebiji hotel pun tak ada. Lepas tu kawan saya kata, tu depan dia tunjuk motel. Lepas tu saya kata, hello, that's motel. You guys go sleep there. I don't want to sleep there. So that kind of behaviour yang buat saya rasa macam, macam bagus sangat je kau ni kan. Macam tu lah kan. Lepas tu sampai tahap macam tu, sampai dekat hotel tu, lepas tu saya macam dah tak ada air panas, komplain, merungut. That was me. Saya tak kawan dengan semua orang. Saya yang suka pandang orang macam membeza-bezakan orang. Lepas tu saya yang very negatif kan, di dalam kesedihan. Lepas tu kadang-kadang anak saya yang kecil itu pun kadang saya jerit kan, masa kita tak tahu. Sebab kita sendiri stres. Tapi lepas saya belajar, alhamdulillah lah, dia everything macam goes away. Lepas tu saya start untuk macam menerima, mengenali dan menyayangi diri saya. So dari situ saya faham konsep, kalau saya nak orang sayang dengan saya kena sayang diri saya. Macam mana saya treat orang, macam tu orang akan treat saya. Saya cuba berubah, saya mula berubah. Okey doktor, kata-kata akhir untuk pembaca Bingunglah supaya sentiasa positif dan tak ada, mungkin orang cakap okey bolehlah doktor cakap macam tu, tapi kita yang lalui sendiri ni macam mana doktor? Saya nak kata, sebab saya pernah lalui, bukannya saya tak pernah lalui, saya pernah lalui hidup sebagai single mother, saya pernah lalui hidup susah, saya pernah mengalami kemurungan, saya pernah mengalami anxiety, dan saya pernah berada di fasa tu. Dan saya rasa fasa tu tak sedap, tak best. Dan untuk hidup berjaya, kita kena ubah hidup kita. Dalam Quran dah cakap, Allah tidak akan mengubah nasib sesebuah kaum kecuali dirinya sendiri. Kalau anda rasa anda ingin gembira, kalau anda rasa anda ingin berjaya, nak kaya, nak bahagia, you have to change yourself. So by doing what? Positifkan minda. InsyaAllah boleh dapatkan Mindtune ke, baca buku-buku ke. Betul. Okey, nak tambah sikit macam mana kita orang nak dapatkan the Mindtune ni? Apa yang kandungan dalam ni semuanya doktor? The Mindtune ni boleh dapatkan dekat website www.mindtune.com.my. Basically dia ada muzik gelombang otak dan juga afirmasi positif yang digunakan untuk memprogramkan minda separa sedar kita untuk jadi positif. Tapi kena pakai 21 hari at least. Lepas tu dia akan tune kita perlahan menjadi positif. Terima kasih doktor atas perkongsiannya. Okey, itu sahaja perkongsian daripada Dr. Azu untuk kali ini. Terima kasih.